Hari ni kita nak cerita pasal GP Argentina dengan Tubi Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk tim No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Pusingan kedua MotoGP kali ini menunjukkan Honda improve dengan sangat banyak, terutamanya kalau kita bandingkan dengan Yamaha. Masa test dekat Sepang hari tu, kalau ikutkan daripada segi data, Yamaha yang improve sangat banyak. Sampaikan pengeluar-pengeluar lain pun rasa Yamaha boleh mencabar diorang untuk musim ni. Sampailah ke sesi qualifying di Buriram hari tu, di mana Jack Miller dapat qualifying pada kedudukan keempat. Honda di sebaliknya, masa testing hari tu, dari segi data tak nampak menyelah sangat. Cuma rider-rider diorang cakap feel dekat motor tu sangat baik. Tapi bermula je sprint race di Buriram hari tu, semua jadi terbalik. Yamaha pula yang nampaknya macam struggle dan Honda pula yang mudah-mudah je duduk dalam top 10. Dekat Argentina ni, Johan Zarco qualify pada kedudukan ketiga. Front row babe. Dekat Buriram hari tu, Joan Mir ada cakap kalaulah tak disebabkan cuaca panas dan problem, Honda boleh mencabar Ducati. Mesti Honda duduk betul-betul dekat belakang Ducati. Nampaknya betul lah yang Joan Mir cakap tu. Malahan lebih baik lagi kalau kita tengok Johan Zarco qualify pada kedudukan ketiga tu, dia berada di depan Ducati. Seterusnya dekat sprint race, Johan Zarco finish pada kedudukan keempat. Masa dia balik pit tu, kru dia nampak macam gembira gila dengan keputusan ni. Tapi muka Zarco macam agak ketat sikit. Aku teka rasanya dia mengharapkan dia dapat podium ketiga tu. Lumrah lah untuk seorang rider, bila dapat bagus, dia nak lebih bagus lagi. Walaupun kedudukan keempat ni dah cukup baik untuk Honda pada ketika ni, tapi kalau dapat podium mesti lagi syok. Pada race utama pula, Johan Zarco finish pada kedudukan kelima. Tapi kedudukan kelima ni pun bukannya jauh sangat daripada grup depan. Dia fight-fight aja dengan Pecco Bagnaia dan juga Franco Morbidelli. Jadi betul lah seperti tilikan Joan Mir tadi, untuk jentera selain daripada Ducati, Honda yang paling top sekali sekarang ni. Aku tak pasti macam mana pandangan orang lain tentang perkara ni, tapi aku tengok macam Honda ni improve dengan sangat banyak dalam masa yang sangat singkat. Tiba-tiba je. Kalau Zarco je yang laju, mungkin kita boleh cakap itu sebab Zarco. Tapi Joan Mir dekat belakang pun fight-fight dengan Pedro Acosta di atas sebuah KTM RC16. Dengan keputusan Ai Ogura dibatalkan last minute, Luca Marini pun finish pada kedudukan ke-10. Ini bermaksud 3 biji Honda RCV berada dalam kedudukan top 10. So Michael Chantra tu rookie, kita boleh abaikan dulu. Dia mungkin nak biasakan diri dengan motor. Bayangkan Mir fight dengan sebuah KTM dengan menggunakan sebuah Honda. Kita jangan lupa KTM ni ialah manufacturer yang paling atas sekali selain Ducati untuk musim lepas. Buriram, Argentina dan selepas ni di Texas, Chota, Amerika, ialah track yang mempunyai karakter yang lebih kurang sama. Lepas daripada tu, MotoGP akan memulakan pusingan-pusingan di Eropah yang mempunyai track dengan karakter yang berlainan. Kalaulah dekat pusingan-pusingan Eropah nanti Honda masih lagi kekal performance macam ni, nampaknya mereka dah dekat balik dah kepada diorang punya comeback, kembali ke zaman kegemilangan diorang dulu. Fight di tempat yang sepatutnya, di grup-grup depan. Kalau macam inilah performance Honda, kalau diorang offer kepada rider-rider yang top-top, mungkin rider top akan mula fikir, sebab dah nampak ada potensi motor ni untuk menang. Bayangkanlah kalau Honda cuba offer Pedro Acosta ataupun Toprak, mesti diorang dah mula ada minat sikit. Dengan situasi ni, kita mungkin kena akur dengan hakikat sistem konsesi yang MotoGP wujudkan, yang mendapat kritikan hampir daripada semua pihak. Peraturan merapulah, mengarutlah, sebenarnya telah melakukan tugas yang sangat baik untuk merapatkan jurang antara pengeluar yang tengah struggle dan juga dengan pengeluar yang tengah top. Ducati sebagai pengeluar yang duduk pada ranking atas sekali, yang mendapat paling banyak limitation dengan sistem konsesi ni, gagal menghasilkan sebuah GP25 yang lebih baik daripada Desmo CDC GP24. Mungkin sebab kekangan konsesi. Mereka mempunyai bilangan tayar yang lagi sikit masa testing, tak boleh ada wildcard, tak boleh ada rider official join private testing. Ini menyebabkan diorang punya masa untuk test sesebuah jentera baru menjadi lebih pendek berbanding pengeluar-pengeluar lain, menyebabkan development diorang berkurangan. Akhirnya diorang terpaksa patah balik menggunakan GP24. Honda di sebaliknya pula mempunyai kelebihan konsesi sama macam Yamaha, mempunyai limitation yang paling sikit sekali, dan hasilnya kita tengok sekarang ni improve dengan sangat banyak untuk merapatkan jurang diorang dengan Ducati. Jadi ulang suara, kita boleh kritik semau-mahunya sistem konsesi ni, tapi di atas kertas sistem ni telah mendapatkan hasil seperti yang diobjektifkan, iaitu untuk rapatkan jurang antara pengeluar-pengeluar. Yang paling top ada limitation sikit, yang paling struggle diberikan lebih kebebasan untuk develop. Keputusan GP di Argentina ni hampir mirip dengan keputusan GP Buriram. Marc Marquez dan juga Alex Marquez berlumba pada pace yang lebih kurang sama, yang tak dapat dikejar oleh rider-rider lain. Cuma Alex nampak improve sikit kali ni bila Marc Marquez tak dapat tinggalkan dia sejauh macam dekat Buriram yang lepas. Jadi timbul soalan provokasi yang baru. Macam mana hubungan antara adik-beradik ni kalau perkara ni berterusan dan diorang fight untuk World Championship? Biasalah media memang saja je keluar
keluarkan soalan-soalan provokasi macam ni sebab kita pun minat tengok berita yang ada tajuk macam ni. Mengikut Marc Marquez sebenarnya tak ada masalah langsung. Dia anggap ini sebagai persaingan yang sihat. Dia sendiri mengakui yang Alex Marquez improve dengan sangat banyak. Pada sprint race, Alex Marquez duduk betul-betul dekat belakang dia. Lebih kurang 0 ke 0.3 saat je. Tak lari jauh. Tapi wartawan tambah lagi soalan provok kepada Alex Marquez. Kenapa kau bagi muka dekat Marc Marquez? Kenapa kau bagi dia lepas macam tu je? Nampak tak soalan ni saja macam nak bagi sakit hati? Alex Marquez bukannya saja bagi lepas. Memang Marc Marquez punya performance jauh lebih tinggi daripada Alex Marquez pada main race dan Alex Marquez dah push 100%. Tiba-tiba orang tanya, kenapa kau saja bagi muka kat Marc? Jadi Alex jawab, mana ada dia bagi muka? Dia dah push dah 100% tapi memang Marc ada extra lagi. Tapi Marc Marquez pada sisi lain sama macam Buriram, nampak sangat effortless dia nak dapatkan position nombor 1 tu. Nampak dia dah berubah betul daripada Marc Marquez pada tahun 2019. Marc Marquez pada 2019 ialah seorang rider yang akan push habis-habisan walaupun dia dah duduk depan sekali. Dia push seolah-olah dia rider pada kedudukan terakhir yang cuba nak recover position. Padahal dia dah duduk depan sekali. Sebab itulah gap dia jauh daripada rider nombor 2 masa tu. Memang lebih seronok untuk kita tengok dia push macam tu, tapi benda tu datang dengan risiko yang lebih tinggi. Itulah punca dia crash yang menyebabkan dia terpaksa melalui drama penyembuhan yang berliku-liku. Dah operate salah, lepas tu tulang complication, kena operate lagi sekali, dah comeback jentera pula yang tak boleh support performance dia. Jadi sekarang pada tahun 2025 ni Marc Marquez dilihat tak ambil risiko yang berlebihan. Dia cuma bawa secukup-cukup je untuk kekalkan kedudukan posisi nombor 1. Nampak macam tu lah. Tak tahulah kalau sebenarnya dia dah push 100%. Tapi nampak macam dia sebenarnya ada banyak lagi margin dia boleh bawa. Race utama paling ketara sekali. Memanglah nampak macam dia buat mistake wide dan juga Alex Marquez terlepas untuk lead race. Tapi untuk pendapat aku nampak sangat Marc Marquez sebagai chance untuk Alex Marquez lead sampailah ke penghujung race. Jadi dia tak perlu ambil risiko yang berlebihan. Dia follow je dekat belakang. Sebabnya dekat hujung-hujung race dengan effortless je dia potong balik Alex Marquez dan tiba-tiba je dia buat gap sampai 1.5 second. Itu pun dia maintain aja gap tu tanpa risiko yang berlebihan. Terus kita teringat dengan kata-kata Carl Crutchlow masa Marc Marquez terima offer untuk ke Gresini Ducati dulu. Kalau Marc Marquez masuk factory Ducati, rider lain balik je lah sebab dah tentu-tentu dia menang semua. Satu lagi kenyataan provokasi yang lebih popular sekarang ni ialah tentang Pecco yang mula koyak. Mula goyang, tak boleh lawan dengan Marquez dan Marc Marquez akan berubah menjadi rider utama dalam factory Ducati. Untuk di Argentina ni, Pecco ada cuba setup yang Marc Marquez gunakan tapi tak berhasil untuk dia. Bila dia gunakan setup tu, dia rasa ada kurang grip dekat tayar belakang dan lagi teruk dia rasa atas Desmos Edisi GP24. Jadi semua keadaan ni menampakkan Pecco macam diambang kekalahan kepada Marc Marquez. Seluruh keluarga Ducati yang selama ni bersama Pecco sikit-sikit beralih arah ke arah Marc Marquez. Semua benda yang orang canang-canangkan sebelum ni nampak macam bakal menjadi kenyataan sikit je masa lagi. Dari satu segi memang ada betulnya Pecco nampak lebih struggle sekarang ni dan muka dia pun ketat je bila masuk pit. Mestilah sebab dia tak dapat menang lagi. Normal je benda tu, takkan dia nak happy pula. Pada sprint race, Pecco dapat kedudukan ketiga sama macam dekat Buriram dan dia jauh sikit daripada adik-beradik Marquez. Tapi pada race utama, dia terkeluar terus daripada kedudukan podium pada kedudukan keempat, dirampas oleh Franco Morbidelli yang gamble guna tayar belakang soft. Kebanyakan rider lain menggunakan tayar medium. Morbidelli comeback balik, babe. Last dia podium ialah pada tahun 2021 masa dengan Yamaha Petronas dulu. Nampaknya tak bolehlah kita bahan lagi Mamat ni. Tapi kalau kita tengok daripada sisi lain Pecco Bagnaia, sebenarnya dia buat kerja yang sangat baik. Dari Buriram sehinggalah ke track di Kota Amerika nanti ialah track yang mengikut sejarahnya Pecco struggle. Tak sesuai dengan karakter riding Pecco. Dekat Argentina ni kalau ikut sejarahnya pada tahun 2023 dulu, dekat sprint race Pecco cuma dapat habiskan pada kedudukan ke-6. Pada race utama lagi teruk, Pecco habiskan race pada kedudukan ke-16. Tapi kali ni di sprint race Pecco dapat habiskan kedudukan ke-3 dan pada main race Pecco dapat habiskan kedudukan ke-4 di atas track yang dia tak suka. Sama juga dekat Buriram, Pecco dapat habiskan pada kedudukan ke-3 pada kedua-dua race. Dalam kata lain, pada minggu yang Pecco struggle, pada track yang tak sesuai dengan karakter dia, dia masih okey-okey lagi. Tak adalah teruk sangat. Kedudukan ke-3 dan ke-4 berbanding dengan sejarah yang lepas. Kalau dia tak okey, dia duduk belakang-belakang lagi. Lambat laun, MotoGP akan ke track-track yang lebih sesuai dengan karakter Pecco juga. Jadi masa ni lah kita nak perhatikan macam mana Pecco perform dekat track-track ni. Kalau Pecco excellent dan boleh kalahkan Marc Marquez dan Alex Marquez dekat track-track ni, bolehlah kita katakan persaingan antara diorang ni sebenarnya sama rata. Tapi kalau Pecco struggle juga dekat track yang memang dia suka, nampaknya memang game over untuk Pecco musim 2025 ni. Masalah utama Pecco sekarang ni
ni ialah feeling di atas motor tak best macam tahun lepas. Walaupun secara asasnya motor yang sama GP24 pada tahun lepas, tapi ada banyak penambahbaikan dan Peko maybe belum adapt lagi dengan parts-parts baru. Tapi apa-apa pun, aksi pada perlumbaan itu sendiri setakat ni dah 2 round memang tak best langsung. 1, 2, 3, 4 macam tu je lah kedudukannya, kekal daripada awal sampai ke habis race. Aprilia setakat 2 round ni nampaknya macam lebih baik daripada KTM daripada segala segi, cuma dia tak ada luck. Sedang KTM struggle dengan rear grip, Aprilia nampak lebih di depan, cuma masalah diorang masih sama macam tahun lepas, iaitu konsistensi. Ai Ogura dapat double top 5 dekat Buriram hari tu, tapi dekat sini struggle untuk duduk dalam top 10. Tapi punca dia agak jelas. Ai Ogura crash masa qualifying menyebabkan dia kena start daripada kedudukan ke-15. Kemudian pada race tu sendiri, Ogura melakukan terlalu banyak mistake, jadi dia terlampau jauh daripada grup depan dan terpaksa ambil masa untuk panjat satu-satu position. Tapi bos Trackhouse David Brevio cakap perkara ni sebenarnya bukan masalah besar, sebab diorang tak ada letakkan beban dekat bahu Ogura untuk adakan ketetapan dia kena habis pada kedudukan berapa. Diorang nak Ai Ogura free daripada beban untuk fokus adapt dengan MotoGP. Tak payah nak risau-risau sangat pasal performance, belum masanya lagi. Trackhouse bagi kebebasan kepada Ai Ogura untuk belajar dengan rate dia sendiri yang dia rasa selesa. David Brevio dipuji akhir-akhir ni sebab masih ada ability untuk kenal pasti bakat-bakat dalam MotoGP. Kalau ikut sejarahnya, Brevio ialah orang yang berjaya bawa masuk Rossi daripada Honda ke Yamaha dan berjaya mendapat banyak World Championship. Kemudian David Brevio ulang sekali lagi dengan Joan Mir di Suzuki, dapat World Champion juga. Dan 2025 ni David Brevio sekali lagi dapat discover satu bakat yang hebat, Ai Ogura, yang masuk-masuk MotoGP je terus perform. Malangnya dekat race utama, setelah bersusah payah Ogura fight daripada kedudukan ke-15 pergi ke-9, tiba-tiba dia kena disqualified kerana menggunakan software yang tak dihomologasikan. Agak aneh sebenarnya benda ni, sebab MotoGP sekarang ni menggunakan ECU standard daripada Magnetic Marelli. ECU standard mestilah dengan software yang standard, kecuali mungkin Aprilia buat sesuatu, dia hack ECU tu buat software baru ke apa. Belum ada penjelasan jelas lagi daripada Aprilia tentang isu ni. Marco Bezzecchi pun sebenarnya boleh tahan juga, cuma nasib dia tak baik dekat race utama. Dia break dalam sangat, terlanggar Quartararo dan crash out. Performance Bezzecchi ni kita tengok masa race okey, cuma qualifying dia tak dapat dekat depan-depan. Punca kelemahan tak dapat qualify dengan baik ni ialah sebab Bezzecchi tak cukup masa untuk fokus time attack masa dekat testing sebelum musim bermula. Bila Jorge Martin crash awal masa testing, tugas-tugas testing parts-parts baru Jorge Martin terpaksa diserahkan kepada Marco Bezzecchi. Jadi bila dia banyak habiskan masa untuk test parts baru, dia tak cukup masa untuk fokus buat time attack, untuk buat fast lap. Bercerita pasal Jorge Martin pula, malangnya Jorge Martin dah sahkan dia akan terlepas juga round di Kota Amerika nanti. Terlepas round-round MotoGP dan mengutip kosong mata ni ialah satu perkara, tapi satu perkara lagi ialah dia akan ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing lain. Berehat sebegini lama selalunya akan mempunyai efek kepada rider MotoGP. Sebabnya pesaing-pesaing dah dapat lebih adapt dengan jentera masing-masing, telah melalui 3 minggu perlumbaan, tapi Jorge Martin kosong experience untuk 2025 ni. Dah lah testing pun dia cuma habiskan masa sikit aja dengan jentera RSGP tu. Ini membuatkan Aprilia membuat permohonan kepada Dorna untuk bagi kelonggaran untuk rider yang injured macam Jorge Martin ni untuk dibolehkan join private test. Diorang gunakan sebagai sebab safety untuk bagi Jorge Martin masa biasakan diri dengan jentera sebelum dia masuk race betul-betul. Ducati setuju juga dengan permintaan Aprilia tu, tapi dia kata kena buat tahun depan, tak boleh terus buat tahun ni, sebab diorang pun ada masalah yang sama dengan Enea Bastianini dulu. Bila Enea Bastianini crash dan tak dapat join banyak race, ada pilihan untuk dia buat private testing, kena tunggu race betul juga. Daripada siri-siri benda yang berlaku dekat Aprilia ni, malang dia tak terhenti dekat situ je. Salvadori yang gantikan Martin untuk race pun crash dan mengalami kecederaan juga. Teruk sangat backlah Aprilia ni kali ni. Marco Bezzecchi crash out, Ai Ogura dah dapat kedudukan ke-9, disqualified pula. Jorge Martin terpaksa cuti lebih panjang. Test rider Salvadori pun crash juga, tak dapat join race utama untuk dapatkan lebih data. Raul Fernandez pun terkena long lap penalty kerana dia crash dengan Enea Bastianini. Teruk sangat nasib Aprilia ni. Kena pergi Darushifa aku ingat ni. Ada kesampuk apa-apa ke apa ni. Tapi seteruk-teruk Aprilia, teruk lagi bagi aku keadaan di KTM. Aprilia teruk kerana bad luck, tapi KTM mempunyai masalah dengan RC16 diorang sekarang ni. Untuk 2 pusingan yang dah berlangsung setakat ni, Maverick Vinales bolehlah kita katakan duduk belakang sekali, kalau tak sebab ada rider lain crash ataupun test rider yang duduk dekat belakang dia. Pedro Acosta yang duduk dekat depan pun dalam lingkungan top 5 sekejap je, kemudian ada masalah grip dan tayar belakang yang habis cepat sangat. Musim lepas nampak macam Pedro Acosta ni dah hampir sangat dengan kemenangan pertama dia dalam MotoGP, tapi tahun ni nampak macam makin jauh pula.
KTM tak dapat lagi punca kenapa diorang hilang grip belakang dan kenapa tayar belakang cepat sangat habis. Dahlah tak ada grip, habis cepat pula. Kita sebagai peminat kalau cuba nak teka apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kita boleh tengok daripada segi aerodinamik. Ada possibility ia berpunca daripada banyak sangat ciri-ciri aerodinamik yang dimampatkan dalam sebuah RC16. Kalau kita tengok RC16 pada hari ini, boleh dikatakan sebuah jentera yang paling banyak sekali ciri-ciri aero dia berbanding dengan pengeluar-pengeluar lain. Bandingkan dengan Ducati sekalipun. Maggat depan ada spoiler, fork ada spoiler, kiri kanan downwash duct pun ada, swing arm kiri kanan belakang pun ada juga spoiler, ekor belakang pun ada spoiler juga. Kalau kita tengok pada musim lepas, ini ialah benda yang Aprilia lakukan pada RSGP diorang. Diorang letak segala maknanya aero, termasuklah rear diffuser ala-ala F1. Tapi akhirnya rear diffuser tu diorang tak pakai pun dan terpaksa gunakan bahagian belakang daripada model sebelumnya. Sebab diorang reverse tu ialah sebab diorang tak dapat grip dan tayar belakang habis terlampau cepat. Nampak macam sama dengan masalah KTM sekarang ni kan. RC16 sangatlah tak friendly kepada rider sampaikan Maverick Vinales tak dapat adapt lagi walaupun dah 2 round race. Enea Bastianini ni pula sampai keluar kabar angin, katanya nak keluar awal daripada KTM. Tak tahulah betul ke tidak. Serius masalah KTM untuk setakat 2 round MotoGP yang dah berlangsung untuk musim sekarang ni. Yamaha yang kita tengok hari tu improve sangat banyak masa testing, membuka mata pengeluar-pengeluar lain, tiba-tiba merudum dengan sangat banyak. Terbalik dengan Honda. Quartararo sendiri pun hampir-hampir je kena tapau dengan Jack Miller yang sekarang ni nampak macam rider top dalam Yamaha. Mengikut Miller, masalah M1 ni ialah tayar belakang yang lambat untuk dipanaskan. Perlukan sekitar 4 ke 5 lap sebelum dia panas dan lepas tu okey je dia punya pace tu. Sama dengan grup-grup hadapan. Ini ialah masalah yang sama Quartararo bagi tahu untuk musim 2024. Data-data cemerlang Yamaha masa testing di Sepang hari tu nampak belum terserlah lagi setakat 2 round ni. Ini mengingatkan kita sebagai peminat MotoGP ni, kita tak boleh buat keputusan awal sangat. Dekat testing kita dah yakin dah Honda tu macam tak bergerak langsung dia punya improvement, Yamaha pula improve sangat banyak. Sekarang sekelip mata je terbalik. Pusingan seterusnya di Kota Amerika. Jumpa lagi nanti.